Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah sampai juga saya sini Serdang. Jauh ya mak ni 2 jam lebih. Silap jalan kata. Jadi kita sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun. Pak siapa kita pulung sambut sangat. Sampai ada buat majlis, buat kenduri sembelih lembu baca tiap-tiap tahun kita sambut. Sebab kita di akhirat esok ada 2 benda. Nombor 1 syurga, nombor 2 neraka. Di akhirat esok tak ada tempat nombor 3. Jadi nak sambut di sana tu tuan yang mula-mula buka pintu syurga tak ada orang lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Nabi kata, tiba aku di pintu syurga pada hari kiamat. Hari kiamat esok Nabi Muhammad boleh sampai di pintu syurga. Nah, syurga ni 500 tahun dah bau dah. Jauh tak jauh syurga tu dia. Tapi Nabi royak kata, "Atiba bil jannah yaumal qiyamah." Tiba aku di pintu syurga pada hari kiamat. Nabi kata. Fa astaftihu. Maka aku suruh tukang yang jaga pintu syurga supaya buka pintu syurga. Nabi pakai giroyak ke malaikat gitu ya. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat dia. Fayaqulul khazin. Maka berkatalah khazin, yakni tukang yang jaga pintu syurga. Man anta, kamu siapa? Wa aqulu, maka berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah yakni penjaga pintu syurga. Bika umirtu alla aftaha li ahadim min qablaka. Bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah supaya tidak membuka akan pintu syurga ini kepada siapa-siapa yang sebelum daripada engkau. Selagi mu tak masuk wahai Muhammad, tak ada siapa boleh masuk. Nabi Adam mari pun pintu syurga tak boleh dibuka, kata malaikat. Ini hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mula-mula buka pintu syurga. Jadi layak tak kita sambut hari lahir dia? Sangat layak tuan-tuan. Tak jadi salah. Kita sambut akan orang yang mulia, kita akan jadi mulia. Begitu juga akhirat esok. Yang memberi syafaat pada kita ni. Nabi sebut, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Ni orang nak buat maulud ni. Sambut habis duit sembelih lembu, sembelih kambing. Paksa apa pulung sampai tara tu. Sebab Nabi royak. Nabi kata, man anfaqa dirhaman. Siapa-siapa menafkahkan 1 dirham, RM1 saja. Dirham ni duit Arab. Duit kita RM1 lah kita kata.
fi maulidi, pada berbuat akan maulud aku. Faka'annama anfaqa jabalan, maka sesungguhnya seolah-olah dia menafkahkan gunung emas. Jabalan min zahabin, gunung daripada emas, pada perang sabilillah, tuan-tuan. Orang perang sabilillah lawan orang kafir, kita ambil gunung emas beri demo. Macam mana nilai pahala dia? Macam itulah kalau menafkahkan RM1 saja pada membuat akan maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan duk loraklah. Ada setengah golongan kata jangan duk buat maulud Nabi bid'ah. Bid'ah dolalah. Kita pegang hak alim ulama, ambil dari Tok Guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut gitu. Begitu juga Nabi sebut satu hadis lagi. Ini kita ada dalil hidup sambung ni. Man azama maulidi. Nabi kata, siapa yang membesar akan maulud aku, panggil ustaz ceramah ke, buat perhimpunan tulis belarak ke. Law ni tak boleh buat lah sebab PKP. Dulu duk buat belarak kat tengah jalan tak gitu. Di masjid, di surau, hak kerajaan, hak swasta, buat belakang. Dia kata man azama maulidi, siapa-siapa yang membesarkan maulud aku, kuntu syafi'alahu yaumal qiyamah. Kuntu nescaya aku, kata Nabi, memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Allahu akbar. Kita sambutlah ni walaupun kita buat cara kecil. Sebab tak boleh nak besar-besar ni. Nabi kata dah, siapa sambut hari kelahiran aku, membesar hari kelahiran aku, nescaya aku beri syafaat padanya hari kiamat. Nabi sebut hadis lagi. Yashfa'u yaumal qiyamah salah satu. Yang memberi syafaat di hari kiamat esok, 3 golongan saja. Yang boleh tolong kita hari kiamat esok, 3 golongan saja. Nombor 1, al-anbiya, para nabi-nabi. Nabi Musa dia syafaat ke kaum dia. Nabi Isa dia syafaat kaum dia. Nabi Nuh syafaat kaum dia. Nabi Muhammad mensyafaat semua orang, termasuk nabi-nabi pun di bawah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syafaat Nabi Muhammad? Dia panggil syafaatul uzma. Apa syafaatul uzma? Yaknilah mengira-ngira amalan orang pada hari kiamat esok. Tak ada siapa boleh berkira dengan Allah melainkan seorang saja, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hari kiamat esok, dalam kitab royak, dalam Quran royak, dalam hadis royak, kita dihipung di padang mahsyar. Tak masuk jawi hak jatang. Betina pun pakat pelanya boge nonde-nonde gitu habis. Faham tak bahasa saya? Boleh reti tak pakcik? Saya cakap ulu sikit, tak reti cakap. Cakap seredang ni dia gilih sikit. Saya orang Bali ulu tu. Bukan Bali Pekan, saya dengan Pekan 30 kilo lebih. Nak sampai Pekan Bali. Tu dia kata nak mari seredang, aku pening kepala lah. 3 jam baru sampai ni. Jauh tuan-tuan lah, jauh sangat. Tak berhenti tu. Saya tiba jalan Bukit Hijau tu. Masuk ke Seding, pusing Seding, turun Jalan Mahal, masuk Jalan Mahal, sampai situ, sesak jalan situ. Nasib baik ustaz mari. Tidak, aku terbit Pahang. Aku dah ingat negeri Pahang. Lepas sawit ni Pahang. Jauh, ya Allah. Tak apalah, marilah juga ni. Marilah juga. Kita royak juga. Sebab apa? Kita bergembira dengan sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dihipung disebut di hari kiamat esok. Kita hipung di padang mahsyar, Allah helak kita. Helak ni biarkan. Kalau orang Ilih panggil membiakpikan lah. Beletegi dia panggil. Belah kami panggil. Allah tak peduli hari itu manusia. Dalam keadaan peluh dengan telanyang, dengan panah. Yang sangat-sangat panah. Maka berkata manusia dengan manusia. Kalau Tuhan nak buat neraka, neraka lah. Kalau syurga, syurga lah. Tak nak lah daripada masyarakat. Allahu Akbar. Maka waktu tu manusia kata kita ni ada syafaat. Mari kita jumpa Nabi, cari Nabi Allah Adam.
untuk minta pada Allah, suruh kira amalan kita ni. Pakat belarak manusia 1000 tahun. Bukan sehari jumpa, cecok WhatsApp jumpa dak ni. Memusing ligak dia cari. Cari lama mana weh? 1000 tahun baru jumpa. Allahu Akbar. Jumpa Nabi Adam kata tak boleh buat apa. Hari ni nafsi-nafsi. Mu, aku. Aku pun tak tahu lagi kesalahan aku dengan Allah. Habis turun Nabi demi Nabi. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud. Allah kata angkat kepalamu hai Muhammad. Minta. Nabi minta, wahai Tuhanku, kirakanlah amalan manusia pada hari ini. Baru Allah kira sembahyang puasa kita. Maka tu dipanggil apa tu? Itu syafaatul uzma. Sebab tu selawat kita selawat. Wassalatu wassalamu. Pak siapa wassalatu wassalamu? Iaitu salawat Allah. Kita minta Allah beri rahmat. Wassalamu. Dan selamat sejahtera. Ala nabiyina. Atas nabi kami. Pak siapa tiap-tiap kali kita cerah. Bersyarah ke, ceramah ke, baca khutbah ke. Mesti kita sebut wassalatu wassalam. Supaya kita minta Nabi Muhammad ini hilang ketakutan dia pada hari kiamat. Kerana apa? Dialah pemberi syafaatul uzma. Ini tuan-tuan, besar iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat esok. Nabi royak lagi, summa syuhada. Yang boleh beri syafaat di hari kiamat nombor 2, orang yang summal ulama dulu, orang alim dulu. Tok guru, pak kiai. Yang duk menaburkan ilmu masa hidup ni. Akhirat esok dia boleh tolong kita. Sebab tu hidup jangan lawan alim ulama. Jangan lawan tok guru, jangan lawan alim ulama. Innama ya'syallah min ibadihi ulama. Allah ayat Al-Quran. Sesungguhnya yang paling takut daripada hamba-Ku kepada Allah, al-ulama, orang alim. Kita hidup dengan orang alim, jangan jerakah, jangan hina. Jangan kata tak tawan ke orang alim. Takut tak dapat syafaat. Sebab Nabi tak sebut nama kita. Tapi Nabi sebut alim ulama yang beri syafaat. Nombor 3, summa syuhada. Yang akan beri syafaat. Nombor 3, golongan hari kiamat esok. Yakni orang yang mati syahid. Boleh tolong beri syafaat. Yang lawan orang kafir, kena tembak, kena bunuh, kena sembelih. Macam di Palestin tu. Dia akan bangkit akhirat esok. Memberi syafaat kepada manusia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu buat membesar majlis aku, nescaya aku mensyafaat baginya pada hari kiamat. Kita ni modal tak cukup, semayang ikut dan, puasa ikut dan, maksiat banyak 24 jam. Lah dengan perangai kita hudup. Tak kata, baca Quran kita kurang, sedekah kita kurang, kita tak cukup modal, kita kena tampung dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tengok. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, awwalu khalaqallah nuri. Awal-awal perkara yang Allah jadi nur aku, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk tanyalah nur Muhammad ni kepala apa butung, kaki apa butung. Kita beriman sudah sebab Nabi royak. Diletakkan nur Muhammad ini peringkat demi peringkat daripada arasy. Turun di belikat Nabi Allah Adam alaihi salam nur Muhammad. Segala makhluk duk tengok kepada pinggang Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam minta pada Tuhan, letakkanlah nur Muhammad di jari telunjuk aku. Allah letak nur Muhammad di jari telunjuk dia. Kemudian nur Muhammad turun kepada anak Nabi Adam, iaitu Nabi Sis. Nabi Adam ni anak dia 2 orang, 40 orang. Kita beranak 4 orang pemusing ligat dah. Nyusah tak ada dah. Tak ada nak beli paper. Saya nak orang pun tak ada nak main kenyih rumah. Teh tak ada dah. Dek, berserabut. Nabi ada 40 orang. Tak mahu nak ada orang ni menikah 3 orang anak, tak ada dah.
Nabi Muhammad kata, aku akan berbangga dengan umatku pada hari kiamat. Di antara esok bila dihimpun segala nabi-nabi, Nabi ni kata umatku banyak ni. Lah Nabi kita kata, akulah umat paling banyak. Sebab tu dia suruh orang betina beranak tu. Tapi TBA orang betina ni menikah, nak beranak sakat 2 orang, 3 orang. Nabi suruh beranak banyak. Nah, ni hak lebih beranak lagi. Sebab Nabi akan berbangga dengan umat pada hari kiamat. Tengok. Turun Nur Muhammad pada seorang anak Nabi. Nabi Adam. Nama dia Nabi Sis. Ya 2 orang, 40 pasang. Lepas tu seorang saja yang beranak seorang, anak Nabi Adam. Ni. Turun pada Nabi Sis Nur Muhammad, turun pada Rasul-Rasul, turun kepada dahi Abdullah Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu tuan-tuan. Abdullah ni diriwayat sebut dalam kitab. Orang betina di kota Mekah tu pakat duk gila ke dia. Wajah dia berseri-seri lawa. Kalau dia lalu tu mesti orang betina nak tengok juga. Kita lalu seekor orang betina tak mau tengok. Lalu dia mau tak mau tengok. Tapi Nur Muhammad di wajah Nabi Abdullah Pak Nabi ni berseri dia. Dia pergi ke negeri Syam niaga. Seorang anak padri nama dia Fatimah Syam. Dia baca dalam kitab pak dia. Akan lahir seorang Nabi daripada kabilah sekalian-sekalian. Yang datang dari kota Mekah. Pak dia ni bawa Nur Muhammad benih ni. Tubuh badan macam ni. Dalam kitab sebut dah. Fatimah Syam tahan akan Abdullah Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajak menikah. Allahu akbar. Orang betina tengah jalan hajak menikah. Biring lah kalau kita. Memusim liga. Kita sampai hayat hidup tak biasa hayat hidup, orang betina hajak menikah. Itu. Abdullah ni segaknya dia tu diminta oleh Fatimah Syam, mari kita kahwin 2. Sebab apa Fatimah Syam nak kahwin? Sebab Fatimah Syam nak mengandungkan benih Nabi akhir zaman. Tu tajuk dia. Sebab disebut akan ciri-ciri bapa Nabi akhir zaman, tubuh sekalian-sekalian, bani sekalian-sekalian, orang sekalian-sekalian. Nama dia Abdullah. Inilah Fatimah Syam gila sangat. Apa dia? Iaitulah Abdullah ni tuan-tuan. Ini hebat. Nah, daripada Nur lagi pun hebatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut klik kisah yang disebut oleh Umar Al-Khattab mengenai kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab kata, telah menyebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh besar fadilat kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa ni Allah Ta'ala beri dia kehebatan satu mukjizat. Iaitu mukjizat Nabi Allah Isa ni, dia boleh menghidupkan orang yang mati. Dia pergi kubur, dia boleh panggil orang bakit di kubur. Ini Nabi Isa alaihissalam, mukjizat Nabi Allah Isa. Dia boleh panggil orang yang mati 1000 tahun dah, 2000 tahun. Nabi Allah Isa pernah panggil bangkit sampai Nuh, anak Nabi, cucu Nabi Nuh. Mati beribu tahun dah, bangkit dari kubur. Tu Allah beri mukjizat pada Nabi Allah Isa. Tapi kata Umar, apa nak banding dengan Rasulullah? Rasulullah ni bukan sakat nak bangkit orang mati, daging dalam mulut boleh cakap. Kisah perang Khaybar. Bila mana tentera Islam buat perjanjian dengan Yahudi. Nabi buat perjanjian dengan Yahudi dalam perang Khandaq. Yahudi kena perjanjian. Nabi bawa tentera pergi serang kota Khaybar, kota Yahudi. Bila serang kota Yahudi itu, kalah Yahudi. Ada yang menyerah diri, ada yang kena pancung, macam-macam lah. Nabi SAW ni
Mari seorang betina Yahudi, perempuan Yahudi, dia sembelih seekor kambing. Kita boleh makan sembelihan ahli kitab hak dulu. Orang betina ni dia sembelih kambing, dia bubuh racun. Sebab dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak tengok Yahudi ni, dia tentera laki-laki pun tentera, perempuan pun tentera. Sebab tu yang mujahidin duk berdiri tu, orang betina pun dia berdiri sebab apa? Perempuan betina pun tentera juga Yahudi ni. Bila gitu, perempuan tadi ambil daging kambing tadi, dia bakar panggang. Dia cocok racun masuk, dia serah pada Rasulullah. Rasulullah ni seorang pemimpin. Sikap pemimpin ni dia bukan ambil batai dia seorang. Bukan macam pemimpin lo ni. Dia batai dia dulu. Rasulullah sikap pemimpin, dia ambil makanan sedap yakmat ni. Dengan perisau macam-macam ni. Kalau kita umur duduk dululah. Aku batai dulu. Lebih-lebih mau makan ke darah. Kalau kita lah. Hak kita hari ni batai habis berbilion-bilion. Ada. Hak 3-4 kupang baru beri. Rasulullah pemimpin tak. Dia ambil daging tadi. Dia panggil sahabat. Umur cobek makan dulu. Tu dia. Ini sikap pemimpin tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah ni pemimpin. Pemimpin jadi contoh memerintah. Yang memimpin manusia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi hajar kita ciri-ciri nak pilih pemimpin, dia hajar. Sahabat tanya Rasulullah, "Ara'aita in kana alaina umara la yastannuna bi sunnatika wa la ya'khuzuna bi amrika? Fama ta'muru fi amrihim." Ni tanya sahabat ni kepada Rasulullah. Rasulullah jawab tu, kita hari ni pun macam tu lah. Sahabat tanya zaman dulu lagi dengan Rasulullah lagi. Ciri-ciri pemimpin ni macam mana nak turut? Tanya gini, apa pandangan kamu Rasulullah? In kana alaina umara, jika sekiranya memerintah ke atas kami, umara ni pemerintah, la yastannuna bi sunnatika, yang mereka itu tidak mengikut sunnah engkau. Ni sahabat tanya siap. Kalaulah ada pemimpin, jenis pemimpin tak ikut sunnah, dan mereka tidak mengikut suruhan engkau, fama ta'muru fi amrihin, maka apa perintah engkau terhadap perkara mereka itu? Mu nak suruh kami buat macam mana dengan pemimpin jenis tu? Jenis tak ikut sunnah Nabi, tak ikut hukum Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata liman lam yuti'illah azza wa jalla. Jangan taat kepada yang tidak taat kepada Allah azza wa jalla. Ni tuan-tuan. Jadi kita hari ni tengok nah, bukan pemimpin kena turut betul tak. Nabi hajar kita. Kalau berselawat sakam pun hadis Nabi tak turut, tak boleh pakai. Ni Nabi royak kita. Yahudi tadi cocok racun masuk. Beri ke Rasulullah. Rasulullah serah kepada sahabat cobek. Rasulullah cobek, sahabat cobek habis. Rasulullah ambil lah daging. Habis dia ambil dah, dia pun ambil. Bila Rasulullah awak masuk dalam mulut, daging tadi berkata, "Ya Rasulullah, engkau luahkan aku ada racun." Nabi luah saja, sahabat rebah terus mati. Sampai riwayat menyebut, di antara yang mati sebab kesan racun itu, yaknilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bawa kematian dia sebab racun yang dibubuh oleh perempuan Yahudi tadi. Ni hebat Nabi Muhammad. Nabi Allah Isa ni menghidup orang mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri mukjizat dia hebat sungguh. Apa dia? Dia boleh daging dalam mulut boleh bercakap. Allahu akbar, tuan-tuan. Sambunglah hak tadi ni kisah.
Bila mana saja Fatimah Syam Haja Abdullah kahwin. Saya minum sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Fatimah Syam Haja Abdullah kahwin, Abdullah kata, nanti dulu wahai Fatimah, aku kena klik tanya pak aku dulu di Mekah, Abdul Muttalib. Ni tengok sikap orang laki-laki. Tu anak jatah tu. Orang jatah ni bukan kena tanya pak nak menikah pun. Tapi nak royak, nak turun benih cara mana hebatnya Nabi ni. Pak dia pun hebat. Apa saja tanya bapak dulu. Kita hari ni menikah, tobat tak tanya pak. Pak tak mau lari. Pak tengok lah ni. Pak cuma pergi saja ya. Semua dia mau kira sendiri dah. Nak juga cek. Pak kata menikah dengan Ibrahim lah. Ibrahim pandai neneknya. Tak. Nak nikah dengan Allah juga. Berkelahi dengan Pak. Tak. Ibrahim ni baca Quran boleh. Tak kira. Ibrahim tak semak. Aku nak Allah sejenis. Nak kata apa tu ni. Kalau gagah-gagah kita kacang sangat. Satgi dia senyap-senyap. Pergi menikah di Thailand. Mapuh kita. Tak klik kita. Cucu tak boleh tengok. Ni tuan-tuan zaman lo ni. Payah nak hajar tuan-tuan. Anak betina pun sebalah. Anak jatang pun sebalah. Tak rak, tak ada ubat. Ada tempat saya tu dia menikah. Mak tak setuju. Sebab tak ada kerja apa. Tak ada pelajaran tawan. Tapi dia nak juga. Mak tak setuju. Pak tak mau sang. Dia buat surat sama ke pak. Letihlah pak belah puluh tahun. Nak dengar satu perkataan saja ya. Apa salahnya turut sak banyak benar pak jasa kita. Tapi gini payah tuan-tuan. Nah, Nabi royak siap dah lah. Tengok. Bila mana Abdullah kata gitu, Abdullah klik sampai ke Mekah. Sampai di Mekah ni. Pak dia kata, wahai Abdullah, aku ada calon seorang. Nama dia Aminah anak Abdul Wahab, kawan aku. Kami dua orang ni duk berburu pergi mari ni bincang tak boleh jadi dah. Abdul Wahab kata, "Mai anakku lah senang, wahai Abdul Talib. Nikah dengan anak aku lah, anakmu Abdullah tu." Abdullah kata apa? Ikut bapak lah. Tu tengok tuan-tuan. Dia menikah sebab apa? Bapak dia calon dengan Aminah. Walaupun Fatimah Syam duk tunggu. Tu dia kata, hebat daripada bila lagi? Daripada awal lagi. Yakni bapak dia pun sendiri dah. Mengandungkan benih, iaitu benih Nabi yang sangat mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar sebut, Allah Ta'ala telah memberikan kepada Sayyidina Musa alaihi salam, yakni Nabi Allah Musa alaihi salam ni satu mukjizat kelebihan. Bila dia katok batu dengan tungkak dia, batu keluar air. Umar kata Allah beri mukjizat kehebatan pada Nabi Allah Musa. Dia katok batu, batu keluar air. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Ada ayat Quran tu. Tuan-tuan mengaji tafsir tu pula. Kisah Nabi Allah Musa, kaum dia minta air. Allah perintah, "Hai Musa, pukul olehmu akan batu." Nabi Musa dengan mukjizat dia, tongkat tu dia godang batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah daripada batu tu 12 mata air. Jadi telaga batu. Terbit air. Tiap-tiap dari suku puak Yahudi ni, 12 suku ni ambil ni kumpulan ni ambil telaga ni. Kumpulan ni ambil telaga ni. Ini mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia godang tungkak jadi air telaga. Tapi kata Umar Al-Khattab, apa nak banding dengan engkau wahai Rasulullah? Air keluar daripada celah jari. Kalau Nabi Musa tongkat godang batu, Nabi kita Muhammad air tu baik kot jari lah.
Satu perjalanan musafir. Sahabat habis air. Tak ada air nak minum. Cari telaga tak ada. Cari tempat-tempat ni air tak ada. Sahabat panggil Nabi panggil. Mari seorang-seorang ambil bekas air. Nabi suar tangan. Tarik penuh. Mari seorang. Suar tarik penuh. Tu bukan seorang dua. Beratus-ratus orang. Setengah kata 1,000 orang. Setengah kata 500. Kalau mari 10,000 orang pun, Nabi boleh buat keluar air dari jari dia. Tu Sayyidina Musa, Allah Ta'ala beri tongkat keluar air. Nabi Muhammad jari keluar air lagi hebat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hebat Nabi Muhammad ni. Tengok, sama kelihatan tadi. Bila menikah saja, maka turunlah benih, iaitu benih Abdullah dalam rahim Aminah. Setengah kata turun benih pada malam Jumaat bulan Rejab. Hak tu setengah pendapat. Bila turun benih Abdullah dalam rahim Aminah, setengah kata bulan Jumaat, malam Jumaat bulan Rejab. Yang banyaknya iaitu malam Isnin. Pagi Isnin tu. Sebab bab Isnin ni banyak sangkut dengan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah hari Isnin. Nabi wafat hari Isnin. Nabi Isra' Mi'raj hari Isnin. Nabi masuk kota Madinah hari Isnin. Tengok. Sebab tu ulama kuat pegang kata benih Abdullah mula turun dalam rahim Aminah hari Isnin. Sebab benda bersangkut dengan Nabi banyak pada hari Senin. Dia kata banyak benih Nabi apa? Banyak ahwal Nabi ni pada hari Isnin. Nabi hijrah hari Isnin, sampai di Madinah, masuk kota Madinah hari Isnin. Nabi Isra' Mi'raj hari Isnin. Ni tuan-tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila turun benih saja, mengandunglah Aminah sebulan. Bulan pertama mengandung tu mari dalam mimpi Aminah Nabi Allah Adam alaihissalam. Tengok tuan-tuan. Kita ini bini mengandung mari Hindustan, carokan. Sebab mengandung tengok TV. Tidur malam bini mengandung bakit-bakit sebab apa? Nampak keling dalam mimpi dia. Terbaik anak macam keling, perangai supaya keling, baju tak cukup. Menari ikut jalan. Sebab masa mengandung tengok TV telajak. Dia tidur malam pertama, bulan pertama mengandung tu. Mari dalam mimpi dia, yaknilah Nabi Allah Adam alaihissalam. Mari dalam mimpi Aminah, wahai Aminah, kamu mengandungkan Nabi akhir zaman. Royak ke Aminah mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi bulan pertama. Mari bulan kedua pula Nabi Nuh. Apa dia itu? Nabi Allah Nuh mari dalam bulan kedua dalam mimpi Aminah, perut 2 bulan. Dia berdiri. Turun terus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tiap-tiap bulan tu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sama-sama tu. Sampai terakhir bulan 9, mari dalam mimpi Aminah, iaitulah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa mari kata gini, "Hai Aminah, kamu mengandungkan Nabi akhir zaman." Tuan-tuan, hebatnya nak jadi, nak keluar seorang pemimpin agung dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila cukup bulan 9 perut terik dah. Nak beranak ni. Dia pun panggillah seorang daripada tok bidang dia. Suruh orang turut tok bidang, orang gaji dia itu. Tok bidang pada Nabi Muhammad, nama dia Ummu Syifa. Mak pada Abdul Rahman bin Auf, saudagar syurga. Siapa dia ni tok bidang Nabi? Iaitu Ummu Syifa nama dia. Yang sambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mak kepada Abdul Rahman bin Auf, duduk di ujung kapur tu.
Sebab itulah orang tua-tua dulu ni dalam kitab sebut, bila mana kita buat akikah anak, paha kambing kita akikah tu hadiah Tok Bidan. Sebab Tok Bidan pemegang amanah nombor 1. Jadi Nabi Muhammad ni, iaitu Tok Bidan dia, nama dia Ummu Syifa, mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Ibu saudara susu dia, saudara susu Nabi, iaitu nama dia Domirah. Ni. Lah kitab tua dah lah. Lah kitab ni tak ada. Ni. Kemudian dia tanya siapa saudara susu Nabi. Nama dia Domirah. Bapa susu Nabi nama apa? Al-Haris. Yang Salimatus Sa'diyah tu. Tengok lah. Dia ada nama-nama seorang-seorang tu. Tengok. Sambil duk tunggu dah. Nak beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi tu, Allah datangkan burung berwarna hijau duduk penuh kok tikar. Sebab duk tunggu orang nak tunggu Tok Bidan mari lambat. Dia awak mari burung hijau penuh kok tikar ni tuan-tuan. Jadi Aminah ni duk galik tengok burung hijau tu. Aduh, burung penuh. Allah bawa turun lagi pula, iaitu Asiyah, isteri pada Fir'aun. Jadi yang samuk pada Rasul ni bukan orang komang-komang. Kita yang komang ni tak mau samuk teruk lah. Orang kemah pun samuk. Siapa kita yang tak mau samuk pada Rasul hari kelas Nabi? Allah dah tunjuk dah yang turun samuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya Asiyah, isteri Fir'aun. Asiyah ni dia Islam. Bila Fir'aun nak tidur dengan dia, Allah tukar dengan syaitan. Fir'aun tak pernah jamah tubuh dia. Asiyah turun sambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Asiyah bin Mazahim, Asiyah binti Mazahim, iaitu isteri pada Fir'aun. Sambut kelahiran Nabi. Demo ni semua orang masuk surga. Boleh sambut Nabi, kita tak tentu ke mana belagak tak mau sambut Nabi. Allah bawa turun pula Siti Maryam, mak pada Nabi Allah Isa, untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi teman kepada Aminah. Allahu akbar. Jadi kita tak layak lah, tak mau sambut, tak padan sangat. Orang yang bagus-bagus sambut, kita yang lekeh-lekeh tak mau sambut. Allah bawa turun lagi anak bidadari. Pak orang anak bidadari yang akan menjadi isteri Nabi dalam syurga esok, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni kalau orang tak mau sambut, kita dengan siapa dia? Kita dengan Asiyah bini Fir'aun. Siapa kita dengan Maryam, mak Nabi Isa. Allah tulis nama dia surah Maryam tu. Hebat. Hebat tuan-tuan. Kita ni teruklah. Jadi menyombong tak mau sembuh. Umar Al-Khattab sebut, Allah Ta'ala memberikan Nabi Allah Nuh alaihi salam umur yang panjang sungguh, 1000 tahun umur dia. Lepas peristiwa tenggelamnya dunia ni, tenggelam banjir tu, Allah sambung lagi umur dia 250 tahun panjang umur. Tetapi pengikut Nabi Allah Nuh 80 orang ya. Dakwah orang 1000 tahun lebih, orang turut 80 orang ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri umur 63 tahun. Tapi umat dia bertambah tiap-tiap hari, berjuta-juta bilion sampai hari kiamat. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh umur panjang tapi pengikut sikit. Nabi Muhammad ni yang kita sambut ni umur pendek 63 ya. Umat dia bertambah sampai hari kiamat walau Nabi telah mati. Umat dulu terputus dah, umat tak ada dah. Umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Allahu akbar. Tu hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar sebut kata lagi, Allah Ta'ala memberi mukjizat Nabi Allah Musa. Dia membelah laut dengan tongkat. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum
Wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Bila Fir'aun hamba Nabi Allah Musa ni, dengan tentera dia, Nabi Allah Musa bersama pengikut dia pergi sampai tepi laut. Bila sampai tepi laut, di sini Mesir, balik sana Palestin. Kalau parit-parit boleh lompat, kalau sungai-sungai boleh buat titi. Ni laut merah. Nak lakah pergi tak boleh, luar dalam pula. Allah perintah Nabi Allah Musa godang laut dengan tongkat. Nabi Musa godang laut jadi lorong, 12 lorong. Allahu Akbar. Boleh masuk. Boleh masuk orang Yahudi bersama pengikut Nabi Allah Musa. Lari pergi balik seberang sana. Riwayat sebut bila mana Fir'aun sampai di tepi pantai, Fir'aun naik kuda jatang. Dia naik kuda jatang sampai tepi pantai. Kuda jatah tengok-tengok laut terbelah gitu. Hoi, nak masuk takut mapuh. Tak berani. Allah hantar wak mari malaikat Jibril naik kuda betina turun tengah laut. Ni. Tengok tuan-tuan, orang jatah ni nak mapuh pun sebab orang betina. Tengok. Ni kisah riwayat. Bila mana gitu, kuda tak mau pergi ni sebab takut laut terbelah. Kuda Fir'aun. Jadi Allah hantar malaikat Jibril naik kuda betina. Turun tengah laut betul. Sayuk mata mandang. Kuda jatang bila tengok betina, apa jadi-jadilah. Dia gigi sana. Bila masuk tengah laut, Jibril terbang naik dengan kuda tu, tenggelamlah Fir'aun. Tuan-tuan. Di sini kita boleh ambil apa dia? Jahannamnya laki-laki itu kerana perempuan. Jahannam sungguhlah orang jatah ni. Ulama besar nama dia Bal'am ibn Ba'ura. Dia ni orang alim. Anak murid dia 120,000 orang ulama. Kita anak murid ada juga tapi kerja kelan neknyo itulah. Kutip sekerak dah kata. Bukan nak pandai terang mana, nak tanya soalan pun. Tu kita sedap mengajar pun. Sebab hak dok tanya hak dok ngaji kita pun tak reti. Tapi Bal'am ibn Ba'ura ni anak murid dia setengah kata 12,000 orang. Tok guru semua 12,000 orang. Berani kita mengajar tok guru, nak mati dia tanya soalan tak boleh jawab. Tapi Bal'am ni bila orang tanya soalan, dia lenggak ke langit. Tunduk mari jawab terus. Allah beri ilham terus jawab. Alim Bal'am ibn Ba'ura. Dia hidup zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Sampai anak murid dia ni mengaji dengan dia, boleh terbang di atas angin. Karamah kerana karamah dia tu, ilmu dia. Ini ingat tuan-tuan. Mari seorang raja nak lawan perang dengan Nabi Allah Musa. Raja ni nak perang dengan Nabi Musa kalah. Dia kata minta doa kepada Bal'am lah. Supaya Bal'am doa. Sebab Bal'am ni kalau doa makbul. Marilah raja tadi jumpa dengan Bal'am. Hatta wakil mari. Wahai Bal'am, tolong doakan kami supaya kalah Nabi Allah Musa. Jawab Bal'am, wahai raja, wahai wakil raja. Adapun Nabi Allah Musa itu Nabi lagi Rasul. Kalau aku doa kalahkan dia, binasakan dia, binasalah dunia aku dan akhiratku. Ni tuan-tuan nak cerita jahannam orang jatang sebik orang betina ni. Ni hak mengaji-mengaji ni ingat klik. Itu. Kita banyak mana pun kalau tak jaga molek jahannam. Bila mana balas tu mari dia mari kok belah bini dia. Pujuk laki tak makan, pergi pujuk bini. Tengok. Nabi Allah Adam macam tu dah. Pujuk Nabi Adam hambat iblis. Mari kok Hawa jahannam. Ni begitu juga Bal'am. Mari kau Bal'am bawa mah. Mari kau bini dia. Kau Bal'am tak laku. Dia bawa mah. Bawa mah boleh semakuk beri ke bini Bal'am. Pujuklah lakimu. Orang betina tengok-tengok mah ni. Siap. Apa kedianya bau seumur hidup kita yang nak boleh banyak ni. Bal'am pun angkat tangan sabit dengan bini dia sayang ke bini.
angkat tangan dia, habis dunia dia, habis akhirat dia. Mati Bal'am dalam keadaan terjelai lidah. Mati kafir Bal'am. Tu tuan-tuan ingat fitnah akhir zaman perempuan. Nah, orang betina jaga molek. Jahanam banyak orang datang kerana tok guru besar pun hanyut. Inilah tok guru kecil supaya kita jaga molek-molek. Mapuhnya kuda Fir'aun sabit daripada kuda betina yang dibawa turun oleh Jibril di tengah laut. Ini simbolik nak hajar kita, bahayanya. Maka disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh hebat mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Allah Isa. Bila dia pukul laut jadi lorong. Tapi apa nak banding dengan engkau Rasulullah? Engkau membelah bulan di atas langit. Mari seorang raja daripada negeri Syam. Nama raja tu Habib bin Malik nama dia. Dia bawa tentera dia 2,000 orang. Dia dapat khabar kata di kota Mekah ada seorang laki-laki mengaku jadi rasul. Jadi nabi lagi rasul. Marilah Raja Habib jumpa dengan Rasulullah. Tanya Rasulullah, adakah kamu mengaku jadi rasul? Nabi kata, ya, akulah rasul akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja tu kata, tiap-tiap bagi rasul dia ada mukjizat. Nabi Isa ada mukjizat dia. Nabi Saleh ada mukjizat dia. Nabi Nuh ada mukjizat dia. Nabi Saleh unta keluar celah batu. Nabi Musa katak batu keluar air. Nabi Nuh buat bahtera. Sila tunjuk mukjizat kamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang 2 rakaat. Mukjizat daripada raja tu kata, aku nak minta supaya matahari yang lebih kurang pukul 11 pagi. Tok Guru sebut kata, suruh bawa turun matahari, bawa naik bulan. Belah bulan dengan tangan. Dan minta bulan turun masuk celah baju. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang 2 rakaat. Habis semayang, malaikat Jibril mari. Ya Muhammad, buatlah. Allah izin. Nabi buat isyarat dengan tangan, matahari turun terus. Kalau kita hari ni tengah-tengah duk mi boleh, tengah-tengah duk beli ikan, kau tengah pekan, tiba-tiba gelap terus bumi. Sebab matahari turun terus dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik matahari. Nabi belah dengan tangan dia. Terbelah matahari. Turun pula. Naik bulan. Turun matahari, naik bulan. Nabi belah bulan. Bulan tu turun pula jadi kecil. Masuk balik baju sini. Sebelah lagi masuk balik sini. Bercantum di atas kepala Rasulullah. Allah izin pula bulan bercakap. Qad aflaha man sadaq. Wa qad khaba man khalafak. Bulan bercakap terus. Demi sesungguhnya mendapat kejayaanlah orang yang membenar akan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan. Hebat Nabi Muhammad ni. Nabi Musa godan laut, tak darat. Nabi kita Muhammad belah bulan di atas tu. Bulan betul tu bukan bulan hak kok jalan tu. Aku markah hak kita tu tak boleh bercakap. Kalau hak tu bulan boleh bercakap, senang berkeping. Nah. Bulan tu tak boleh bercakap. Ni bulan betul tu belah. Orang kaji NASA sebut memang ada rekahan bulan pada bulan yang sebenar. Ini hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung hak kisah tadi. Bila mana saja dekat nak beranak dah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit siarah. Ni. Berasa nak beranak lah. Sampai dah tok bidang. Semua pakat turun, semua tok bidang pun semua. Maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal pagi Isnin itu.
Keluar saja beranak Nabi, tuan-tuan, dia tali pusat dipotong siap. Ini dak misi tolong kerak kita gini. Nabi Muhammad dah Allah beri kerak siap-siap tu. Tuan-tuan tengok beranak, saya bisa masuk klinik sekali beranak, anak yang nombor 3, yang nombor 4. Itu baik itu dia pegang kaki pacok kepala. Kata pening semua. Ni siapa macam misi. Dia pegang kaki budak gatung gitu. Dia godam pak jerit. Jerit tak apa. Itu. Nabi Muhammad dia mau tak buat gitulah. Sebab terbit tu tali pusat tak ada lah. Mata dia ada celok siap. Nabi kita Muhammad SAW beranak. Bukan beranak for kita. Nah itu. Berdarah bersiruk-siruk tak ni. Tak ada darah. Nah. Badan dia berbau wangi. Kita bau busung. Mak tu terberok-berok sakit. Nah gitu. Tak percaya kita tengok siapa jadi laki esok. Bini beranak. Ketok kek gitu. Doktor dok kira bunyi 2 cm 3 cm dok kira matematik. Bini dok teruk cekak nak beranak. Tengok ni. Ketok kek sakit. Beranak Nabi Muhammad terbit mari tu. Dia badan berminyak, mata bercelak, tali pusat kerak siap. Ni. Badan berbau wangi. Dia bersin. Dan dia sebut Alhamdulillah. Siapa sebut? Nabi Muhammad. Dia mau kata sebut gena kecil lah. Tak heran apa. Antara 10 orang yang bercakap ketika kecil. Antaranya Nabi Allah Isa. Kecil-kecil beranak cakap. Heran apa. Dan juga seorang saksi dalam peristiwa Jurash. Seorang ahli ibadat yang kena fitnah. Dia bercakap masa kecil juga. Beranak kuih kecil-kecil lalu bercakap. Seorang daripada saksi pada Nabi Allah Yusuf cakap kecil. Nabi kita Muhammad ni bersin gitu. Bila bersin dia sebut Alhamdulillah, disambut oleh malaikat di langit, yarhamkallah. Allahu akbar. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bukan manusia biasa nah, manusia yang agung sangat. Diletak di atas talang, tak guru sebut. Dicekuk macam tudung saji tu. Tak beri buat orang, tak beri tengok, tak ketahuan. Cekuk gitu. Dia panggil lah pak mentakan dia, yakni Abdul Muttalib. Apa? Cek dia, tok orang dia. Bukan pak menakan dia. Dia mau pergi turun Abdul Muttalib. Abdul Muttalib duk tawaf. Tak cukup tawaf lagi masa tu. Baru 4 kali. Tawaf. Turut-turut dia lari klik tu. Pergi ambil Nabi, sambung tawaf dia. Tengok tuan-tuan. Sebab tu kita beranak kalau molek ni, pergi tempat-tempat yang baik. Masjid ke apa gitu. Jangan baru-baru beranak, mesti tak beri lagi. Agak besar lah. Ni beranak kecil, bawa pergi tempat-tempat pasar raya lah. Tempat-tempat menyanyi, mengapu kita ni. Tengok dia hajar syiar Nabi. Dia bawa pergi tawaf di Kaabah. Tok orang dia. Pergi turut seorang lagi, pak menakan dia, nama Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab watak tu. Abu Lahab, serenoknya dia kata ni, boleh dah nak melakang aku. Boleh dah, dia kata. Lalu ni senang dia kata, hai Suwaibah. Suwaibah ni seorang hamba Abu Lahab. Dia kata, aku bebaskan kamu dan kamu pergi jaga Aminah. Suwaibah ni pun pergi jaga Aminah. Maka riwayat menyebut, sebab itulah tiap-tiap hari Isnin, bulan Rabiul Awal, Allah beri terbit beberapa titik daripada ibu jari dia dalam neraka. Beda-beda isyak. Sebab apa? Sebab dia pernah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau dia kafir yang dilaknat Allah pun dia masih lagi diberi air beberapa titik isyak di jari dia. Sebab apa? Dia pernah sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dia memberi Suwaibah, yakni hamba dia bebas untuk jaga Aminah. Dan Suwaibah juga menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni, ibu susu Nabi 10 orang. Yang kita terkenal pun Halimatus Sa'diyah tu. Dengarlah ceramah mana pun. Tak, dia 10 orang. Sebab apa susu ni? Sebab susu ni jadi kesan pada budak tu. Kita sebab tu sunnah Nabi yang tinggal susu ibu. Lalu ni orang tak embuh dah, orang betina. Beranak sebulan dia beli susu botol sumak. Dia nak jaga buah dada nak beri tegang. Itu masalah. Jangan Nabi.
Nabi kita suruh 2 tahun menyusu anak. Daripada beranak sampai 2 tahun. Kesan. Suwaibah menyusu. Mak Nabi Aminah menyusu 7 hari. Aminah menyusu Nabi hanya 7 hari. Lepas tu Suwaibah menyusu sementara mari Halimatus Sa'diyah. Nabi SAW ni dia tak makan susu belah kiri. Halimatus Sa'diyah ambil dia bubuh di susu kiri ni, dia tak ambuh. Dia ambuh belah kanan. Beri balik ni, Nabi tak ambuh. Sebab apa? Dia tak gobor dua-dua. Dia beri untuk, iaitu kakak susuan dia, nama Domirah. Domirah dia tak rebus dua-dua. Walaupun kecil-kecil lagi, Nabi tak balas dua-dua. Kalau budak kita hari ni, dia balas dua-dua, tak kira. Itu Nabi kecil-kecil dia tak ambuh. Dan dia tak makan hak balik kiri. Dia isap susu balik kanan saja. Itu Nabi Muhammad dia ajar kita. Daripada beranak kecil lagi. Seorang lagi nombor 3. Dia 2, 1 mak dia. Nombor 2 yang ibu susu dia Suwaibah. Nombor 3 menjadi ibu susu dia, iaitu 3 orang anak dara. Anak dara yang ada susu. Bukan anak dara di sini dah. Anak dara sini ada susu kehling. 3 orang ni ada susu. 3-3. Tak pernah kahwin tapi susu ada. Nama mereka itu Atikah. Tu Nabi kata ana ibnu awatik min Salim. Aku anak kepada Atikah. Dia mau tanya siapa dia mak susu Nabi lagi. 3 orang anak dara. Tak kahwin pun. Tetap anak dara. Tapi susu ada. Sebab tu sifat Nabi dia malu macam anak dara. Kerana dia pernah minum susu anak dara. 3 orang. Nama semacam saja. Atikah 1, Atikah 2, Atikah 3. Jadi berapa orang dah weh? 5 orang dah. Mak dia Suwaibah Atikah. Seorang lagi nama Ummu Aiman. Nama 6. Ummu Aiman. Mak menakan Nabi SAW. Ketika mana? Dia ni, Nabi pernah tidur di rumah dia. Setengah riwayat kata, malaikat mari koyak hatak rumah Ummu Aiman. Ambil Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Mak nak. Jadi Ummu Aiman ni pula pernah menyusu Nabi. Orang lah. Dan seorang lagi nama Ummul Furuh. Berapa orang dah? 7 orang dah. Ibu susu Nabi. Yang nama 8 nama Khawlah. Yang menyusu Nabi. Dan seorang daripada hamba Hamzah. Pak menakan Nabi. Hamzah ni. Hamzah Abu Talib. Hamzah Abdul Muttalib. Pak menakan Nabi. Dia ada hamba seorang. Hamba dia juga menyusu kepada Nabi 9 orang. Dan paling terkenal Halimatus Sa'diyah 10 orang. Tengok tuan-tuan. Tapi ada kita buat sunnah Nabi tu. Kita tak buat. Iaitu kita cari ibu susuan. Syarat ibu susuan 5 kali kenyang. Beri ke dia anak kita dengan syarat kena minta izin pada bapa. Suami dia. Jangan sebab susu isteri hak suami. Kalau isteri beri, bini tak beri, tak boleh. Minta laki dia. Aku ni anak baru beranak. Aku nak ambil mu jadi ibu susuan. Binimu tu menyusu anak aku. Kalau mu nak ambil biar anak mu susu anak bini aku pun boleh juga. Dengan syarat minum 5 kali kenyang saja. Bukan 5 hari dak 5 kali kenyang. Maka jadilah ibu susuan. Hukum semacam ibu dia dan keluarga dia bagi hak susu tu. Bak harta pusaka yang tak boleh waris. Tu nak ya. Tu bak 10 orang yang menjadi ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saudara sepupuan Nabi. Saudara susuan Nabi antaranya iaitu pak menakan dia Hamzah. Hamzah pernah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pun menyusu juga dengan Hamzah pun pernah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Nabi pun menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi dia ni saudara susuan dan juga pak menakan dia. Yang umur Hamzah tu 2 tahun lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ni hebat Nabi Muhammad ni, musing semua. Tu, bak susu saja. Jadi susu-susu ni bersangkut tak? Bersangkut. Tok Guru pernah cerita 2 ekor kuda lawan race. Lawan race seekor kuda tu duduk depan dah nak menang dah. Dekat-dekat nak menang, tiba-tiba dia nampak air lopak. Lupa-lupa seluk. Dia berhenti berguling dalam seluk tu. Jadi kalah kuda hak tadi. Orang bertanya tokai kuda tadi, Pak siapa kuda tadi lari laju. Tiba-tiba bila nampak seluk, dia berhenti berguling. Tuan kuda tu kata, kuda ni dulu ni dia mati kecil. Kami ambil susu kebal jamu dia. Sebab tak? Kuda makan susu kebal. Perangai turun macam kebal. Dia suka berguling dan seluk. Sebab tu kita hari ni perangai macam lembu. Banyak perangai macam lembu. Sebab apa? Sebab banyak makan susu lembu mana. Kalau nak kerja punya pasal, jamu anak susu lembu. Susu kita tak jamu. Ini kesan susu. Sebab tu Nabi sampai 10 orang menyusu dengan ibu susuan. Dan last sekali tuan-tuan tak rak lah dengan awak kereta pun 2 jam lebih. Tak rak betul-betul lah. Kalau mari awal sedap sikit cakap pun. Ni saya awak sendiri ya. Bawa main saya tepi ya. Nak harap dia pun lagi lambat. Kalau ingat dia pukul 12 lagi pun sampai. Awak orang Pino awak kereta kan. Dia ikut JPJ betul. Lampu merah pun lampu merah lah. Gia 2 lah. Kami tak kira gia 6, gia 7, gia 9 tiba. Nabi sampai cepat. Last kali Nabi Muhammad ni dia tak semacam kita nah. Satu hari Nabi macam sebulan. Ingat siap-siap. Kita sehari macam mana weh? Tidur situ, kerah. Duk cek penyakit kuning. Sak cocok kaki. Nabi sehari macam sebulan lah kelakuan dia. Dalam tempoh 2 bulan saja. Nabi SAW ni dia boleh mengakak lah. 3 bulan dia boleh berjalan kot tepi dinding dah. 3 bulan baru. Kita 3 bulan baru tengok. Ingat penyakit kuning tak habis lagi duk cocok. Pakai paper berok kecing duk ulas peta cemuh. Tahu. Nabi 3 bulan dia boleh berjalan tak atas dah. 3 bulan, bukan 3 tahun. Kita 3 tahun tak boleh lagi. Masuk 4 bulan. Dia mulalah berlari laju sikit. 4 bulan. 5 bulan cakap pasih lah. Cakap lah. Pasih cakap. 6 bulan, 7 bulan ni, masuk 8 bulan, dia boleh tarik panah lah. 8 bulan. Allah, nak 8 bulan tuan-tuan tengok macam mana. Nak makan nasi kedai pun tak boleh. Tangan duk pang gitu, jatuh pinggan makuk habis. Mok pak le sakit pinggan-pinggan tak gitu. Nabi Muhammad 8 bulan dia boleh menarik panah lah. Tu dia kata bukan semacam kita nah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulianya ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya hebatnya dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuannya sangat mulia ia. Sekadar itulah tuan-tuan di sikit-sikit yang boleh kita petik kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada beranak dia lah reka-reka saya royak. Nah, daripada beranak dia pun hebat dah, terbit beranak pun hebat dah, dalam perut tu hebat dah. Dalam perut dia tu pun disebut dalam kitab kata waktu duduk dalam perut lagi pendeta-pendeta Nasrani Yahudi jadi ketah habis dah. Rupuk yang kuning-kuning kemara tu tiba-tiba jadi hijau. Binatang sama binatang bersorak riuh. Ni. Bercakap fasih dalam bahasa Arab. Bunga-bunga, buah-buah kurma yang putih tiba-tiba jadi masak. Pokok yang tak berbunga jadi berbunga. Pokok tak biasa buah jadi buah. Daun kayu yang tak bisa terbit jadi daun kayu tuan-tuan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru duduk dalam perut. Sebab itulah kita ni tiap-tiap tahun kita menyambut akan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah kita sambut ini dalam PKP ni sambut tara ni dah lah. Sambut tara ni lah. Nah, ceramah kecil-kecilan tak boleh buat belagak sebab bahaya COVID-19 ni.
Nah, tapi kita menyebarkan juga syiar Islam, ambil kisah tahu. Nah, ambil tahu kisah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya kita siapa yang mula-mula buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tulis juga, iaitu seorang raja. Nama dia Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id nama dia. Sekali kalau orang lawan bahas dengan kita pula, Nabi Muhammad tak buat maulud, zaman dia tak sambut, zaman Sayyidina Umar tak buat khalifah, mari zaman Muawiyah tak buat. Siapa yang buat ni mula-mula buat? Iaitu seorang raja. Nama dia Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id, seorang sultan di negeri Baghdad, iaitu Iraq. Dia buat sebab apa? Manusia dah jauh dengan Nabi dah. Orang tak kenal keturunan Nabi dah, anak Nabi dah. Orang dah layan orang lain. Orang ambil idola penyanyi artis tu. Anak artis berapa orang, anak penyanyi berapa orang. Tak kata. Orang Korea ni macam mana tengok kita gini. Tanya anak Nabi berapa orang, tak tahu. Nabi beranak bulan berapa, tak tahu. Balah mana anak Nabi, tak tahu. Maka ketika itulah menjadi tanggungjawab seorang raja, nama dia Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id. Dia ni tiap-tiap tahun dia buat duit 300,000 dinar. Raja ni. Banyak mana 300,000 dinar? Duit perak tu. Dinar ni duit perak. 300,000 tuan-tuan. Bukan duit Malaysia. Buat sambutan minum Nabi SAW. Tiap-tiap tahun dia buat duit Al-Malik Muzaffar besar ni. Dia semelih pula kambing 3,000 ekor. Ha, ni. Dia semelih kuda pula 100 ekor. Ha, ni. Dia buat beri tubik pinggan makuk 10,000 pinggan makuk. Ha, ni. Dia semelih ayam 10,000 ekor. Tu dia. Tu kita sakat semelih ayam sekor, kambing sekor, tak dilawan dengan raja tadi. Ah, tu sejarah pembuat orang yang mula-mula sekali membuat sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mari orang bahas kata Nabi tak buat, memang Nabi tak buat sambutan dia, sahabat tak buat, tapi seorang raja nama dia Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id bersama para mufti dia, alim ulama zaman dia tu, untuk apa? Untuk mengembalikan supaya orang kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat terbit duit tiap-tiap tahun 300,000 dinar. Semelih kuda 100 ekor. Pinggan makuk dekat 100,000. Dan juga dia semelih ayam 10,000. Kambing 3,000. Menyambut akan Maulid Nabi SAW. Tiap-tiap dia panggil orang. Dan tiap-tiap daripada pinggan dia tadi ni yang 10,000 tadi. Berisi dengan manis-manisan, diberi kepada orang yang menghadiri sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil alim ulama, ustaz, tok guru, bak berdah, bak berjanji selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun. Kita sambung hak itulah sampai ke hari ini. Ha, jangan takut tuan-tuan, alim ulama hebat-hebat sangat buat. Kita sambung memperingati siapa diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak gerak nak pergi laku pun enjing panah lah. Sakat tu sajalah. Nah, hak saya ingat dalam kitab saya royak belakang tu, lakah-lakah ikut dah lah. Nah, dalam kekalutan ni saya nak kena klik terus dah. Sebab jalan kok tu pun ada orang sangat. Tak berani sangat, takut jumpa tu mak 5 juga jalan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihnahu fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.